Mari kita sama-sama berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sendiri yang bawa kami semuanya di dalam anugerah-Mu boleh datang menyembah, memuji Engkau di pagi ini. 主，我们感谢你，因为唯有你自己来凭着你的恩典来带领我们，可以来到主日的崇拜当中来敬拜你自己。 Kami juga mendapatkan anugerah terbesar, yaitu kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. 我们已经得到了最大的恩典，就是我们可以领受到你的福音。 Biar Engkau berbicara kepada kami semuanya Bapa di pagi ini. 但愿今天早上恳求你向我们个别来述说， Biar firman-Mu ini boleh disebarkan, dibicarakan oleh hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. 但愿你的话语可以透过你的仆人与使女，在他们有限当中可以传递的出去。 Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan menggerakkan hati kami untuk meresponi firman-Mu di pagi ini Tuhan. 我们相信圣灵在我们当中运行动工，好让我们可以回应主的话语。 Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. 主啊，恳求你向我们述说，我们已经预备好要聆听。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名祈求感恩， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹早上好。 Satu pertanyaan buat kita semuanya di pagi ini. 对我们来说，有一个问题要发问给大家的。 Pernah nggak di dalam kehidupan Anda merasa ketakutan? 在你的生活当中，你是否曾经感到很恐惧， Pernah merasa gentar, pernah merasa galau, 感到焦虑不安，然后感到无事所措， pernah merasa khawatir atau gelisah? 感到非常的不得安宁。 Bahkan bisa aja orang-orang yang ketakutan itu sampai merasa depresi, frustasi, dan bahkan ada yang bunuh diri. 这些人们呢，也许他们在焦虑的时候呢，感到绝望，甚至呢，不少的人就有想到自杀的向往。 Saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami rasa ketakutan itu. 我相信我们在座的每个人曾经都感受过所谓的恐惧， Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. 特别是在这样子疫情蔓延当中， Di masa-masa ini banyak orang merasa ketakutan. 在这段期间当中，有很多人感到很焦虑不安。 Apalagi ditambah dengan media sosial yang memberitakan jumlah penderita yang semakin banyak. Lalu bahkan di sekeliling kita pun ini sudah ada yang kena COVID. 加上我们可以看到我们的媒体不断的报道，感染到的人数越来越增加，甚至呢，我们周遭的人，我们所认识的人，一一的也是不断的被感染得到。 Kita juga mendapatkan bahwa korban yang meninggal itu semakin hari juga bertambah. 我们不只是看到病例的案件越来越增加， Memikirkan orang yang kita kenal dan karena COVID ini juga meninggal, itu membuat kita sangat depresi sekali. 我们听到我们所认识的人感染上病例，然后感染上病毒，同时呢也是死亡。听到这样的讯息，我们心里感到焦虑不安。 Belum lagi dampak ekonomi, dampak sosial yang bermunculan di tengah-tengah kehidupan ini. 再加上呢，因此呢引发出来的经济上以及社会上的问题， Pekerjaan harian kehilangan penghasilan. 有很多日工的员工失去了他们的收入。 Karyawan di beberapa perusahaan itu terkena pengurangan gaji. 不少的员工已经减薪， Atau bahkan ada yang kehilangan kerjaan karena efisiensi perusahaan. 也不少的人是因为公司必须要运作下去被裁员得到， Toko-toko terpaksa ditutup. 店面不能开， Banyak usaha yang terancam kebangkrutan Bapak 有 Ibu 很多 sekalian. 的生意就是面临要倒闭的现象。 Lalu kita dapatkan lagi apa? Anak-anak sekolah online. 我们的儿女呢，必须要透过网络来 Mereka 上 kehilangan 学， mereka kehilangan komunikasi dengan sesama mereka. 他们失去了与同载当中的沟通方式。 Dan kita juga takut apakah mereka akan menjadi anak-anak zaman ini yang menjadi anak egois karena tidak pernah berhubungan dengan yang lain lagi. 因为呢，我们的儿女没办法跟他们同载一同来沟通的话，我们也很怕我们的儿女是否会变成自私自利的下一代。 9 bulan kita jalani hari-hari yang demikian dan kita juga memikirkan ke depannya entah sampai kapanpun kita akan menjalani hari-hari seperti ini. 我们这样子的生活已经度过了9个多月，然后呢，我们一直在问，不知道我们要这样子到什么时候呢？ Bapak Ibu sekalian, kita dengar tentang vaksin datang. 我们听到疫苗已经被研发到， Satu pertanyaan, apakah vaksin itu akan efektif di dalam menghadapi virus ini? 问题又出现了，这个疫苗是否有效率来面对这个病毒呢？ Lalu ada jemaat yang menelepon saya mengatakan,
牧师ada efeknya nggak? 会有打电话给我，就问我说：“牧师，这个疫苗有用处吗 Saya juga tidak bisa kasih jawaban.？” 我也没办法给他答复。 Nah tahun 2021 itu tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki. Tetapi apakah 2021 akan lebih baik? Orang mengatakan 明天会更好, tetapi apakah itu tahun 2021 akan lebih baik? 不久的将来呢，我们即将要进入2021年，不少的人就盼望2020年即将会是更好的一年。 Saya 可是我们也不知道是否会变成更好的一年。 Saya percaya pemikiran-pemikiran seperti ini sering muncul di dalam kehidupan kita. 我相信这样的想法都会浮现在我们的生命当中。 Tetapi pagi ini saya bukan mengajak kita untuk melihat hal-hal yang kelam dan membuat kita frustasi. 可是呢，今天早上我要带领大家来看，什么事情让我们感到很绝望的。 Pagi ini saya ingin mengajak bagaimana perubahan yang dialami oleh Yusuf dari ketakutan menjadi pengharapan. 今天早上我们一同来探讨约瑟如何在从他恐惧当中化变为有盼望的。 Yusuf juga ketakutan pada waktu dia mendapatkan Maria hamil sebelum mereka nikah. 当约瑟发现到玛利亚在他们结婚之前的话已经怀孕的时候呢，他就感到很恐惧。 Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 我们一同来翻开马太福音第1章第18节到25节。 Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 马太福音第1章18到25节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, yang berbahasa Mandarin silakan baca Mandarinnya sendiri ya. 但用印语来读。 Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudaraku, bagaimana reaksi Anda apabila mendengar kabar tunanganmu itu hamil di luar pernikahan? 如果今天你的未婚妻，你得到讯息说你的未婚妻在婚前的话怀孕，你会有怎么样的回应？ Saya membayangkan kalau saya itu adalah Yusuf, apa yang harus saya lakukan? 我是法师想，如果我是约瑟，我会怎么做？ Mungkin saya akan marah, mungkin saya akan bingung, mungkin saya akan mengatakan hal itu sangat memalukan sekali. 也许呢，我会生气，我会觉得很彷徨，然后呢，我会说这个不可思议的事。 Mungkin aku akan langsung mengatakan, kita putus, kamu pergilah dengan cowok yang kamu sukai. 也许呢，我会跟他说到此为止吧，你就跟他那个人结婚吧。 Di dalam bacaan yang kita baca tadi itu mencatat kondisi ketakutan yang dirasakan oleh Yusuf. 刚刚我们所读的那一段经文当中，我们可以感受得到约瑟何等的恐慌。 Ia berada dalam situasi yang kompleks sekali di dalam pergumulan itu. 他正在面临了那么复杂的问题， Dia sudah bertunangan dengan Maria. 他已经感到很忧虑，因为玛利亚的问题。 Dalam adat istiadat Yahudi, pertunangan adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. 犹太的习俗当中，订婚是一个很重要的关键。 Dan Yusuf mengetahui Maria sedang hamil di luar persetubuhan dengan dirinya. 约瑟发觉到说，玛利亚在跟他之外的关系就怀孕了。 Sebagai orang Yahudi, Yusuf berhak membatalkan pernikahannya, bahkan boleh menghukum Maria. 作为犹太人，他有权利来毁婚约，同时呢，可以来处罚玛利亚。 Karena Yusuf tahu dia tidak punya tanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh Maria. 因为约瑟很清楚知道说，他对于玛利亚所怀孕的婴孩是没有责任的。 Saya ingin mengajak kita untuk melihat tradisi dari adat Yahudi itu.
beberapa tahap menuju kepada pernikahan. 我们一同来探讨犹太人进入婚姻的阶段。 Yang pertama yaitu pada waktu pertunangan pertama, yaitu terjadi pada waktu dua orang yang dipertunangkan itu masih dalam keadaan kecil, masih umur di bawah, masih kecil lah, anak-anak kecil sudah ditunangkan dulu sama orang tuanya. 第一个阶段就是他们还在孩童的时候呢，双方的父母已经把儿女把他许配了。 Dan pada waktu pertunangan itu mereka belum saling kenal. 透过这样子一个订婚当中呢，他们就彼此认识。 Pertunangan pertama ini bisa dibatalkan. 这个第一次的订婚是可以悔婚的。 Setelah mereka bertumbuh dewasa, setelah mereka ketemu, mereka akan ditunangkan, memasuki pertunangan yang kedua. 直到他们成年的时候呢，他们会进入第二个阶段的订婚。 Walaupun masih dikatakan pertunangan, tetapi mereka sudah disebut sebagai suami istri. 即便这个时候他们的身份还是订婚的，可是他们已经可以被称为夫妻了。 Walau belum menikah secara resmi, namun pertunangan itu sudah bersifat mengikat antara satu dengan yang lainnya. 即便呢他们还没有合法化的结婚，可是呢这样子的订婚，第二阶段的订婚已经对他们是有互相是已经有约束的。 Walaupun sudah dikenal sebagai suami istri, namun di dalam pertunangan kedua ini mereka tidak boleh hidup serumah atau bersama sebagai suami istri selayaknya. 即便呢这个第二阶段的订婚，他们已经有婚约的一个彼此关联性的婚约，可是他们不可以一同来住，也不可以来发生性行为。 Maka apabila pertunangan ini dibatalkan atau diputuskan, maka itu akan dikatakan bahwa itu terjadi perceraian. 如果呢这个婚约可以被取消的话，就是变成第二期的婚约。 Nah, dari pergumulan Yusuf ini, Yusuf ingin menceraikan tunangannya. 我们看到约瑟想要解除了他的订婚的对象。 Ada dua pilihan buat Yusuf. 对约瑟来说是有两个选择性。 Yang pertama yaitu kalau Yusuf membawa dia kepada hukum adat, Maria akan dihukum mati. 第一个，如果约瑟带领玛利亚到他们习俗的法律的话，玛利亚必定会死。 Yusuf tidak menginginkan Maria itu dihakimi dengan dilempar batu sampai mati karena berzina. 约瑟不愿意玛利亚因此因此这个问题的话，就受了人家的被用石头打死。 Lalu di dalam pikirannya dia memikirkan bahwa okelah saya akan secara diam-diam demi tidak ada keributan, demi tidak mencemarkan nama baik Maria, maka saya akan menceraikan dia secara diam-diam saja. 所以呢，他就想了一个方法，他就要安安静静的，就是不毁了玛利亚的名声，他就要把它解除他婚约。 Dia masih sayang kepada Maria. 他依然很疼玛利亚， Dia masih cinta kepada dia. 他依然很爱玛利亚。 Nah, dalam tradisi Yahudi menceraikan tunangan dan diam-diam itu biasanya cuma disaksikan oleh dua orang. 如果呢安安静静的解除婚约的话，通常只是两个人在那里做见证。 Pada waktu diceraikan secara diam-diam, maka nama Maria tidak dipermalukan, Maria tidak dicemarkan, tetapi disalahkan kepada apa? Kepada Yusuf sendiri, karena dia yang mengambil keputusan untuk menceraikan. 如果是要解除婚约的话，安安静静解除婚约的话，是会不会指指点点玛利亚，而是呢他会把罪放在约瑟的身上，是因为约瑟把玛利亚把他解除了。 Dalam pemikiran manusia kita akan mengatakan bahwa Yusuf itu orang bodoh, sudah diselingkuhi, sudah sudah dibohongi, tetapi dia masih baik untuk tidak mencemarkan nama baik Maria. 约瑟呢，在他的角色来说，他就想到说，他即便已经被误会了，被欺骗了，可是他还是想到说要保护玛利亚的名声。 Bahkan dia sendiri menanggung semua kesalahan itu atas dirinya. 甚至呢，他想要把这一切的错误的背负在他身上。 Kesalahan bukan ditujukan kepada Yusuf sendiri, bukan kepada Maria, tetapi kepada dirinya sendiri. 他想把这个问题的错误的所在背负在他身上，并不是拦在玛利亚的身上。 Biarlah kalau orang lain menyalahkan perceraian itu, aku yang menanggungnya. 即便好让别人在指责这个婚约的解除的时候呢，是指责我，而不是指责玛利亚。 Di dalam pemikiran Yusuf bahwa biarlah integritas saya itu yang dipertaruhkan di dalam perceraian ini. 在约瑟的思想当中，但愿我的诚信就是被交出来。 Saudara-saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， begitulah seringkali pada waktu pikiran-pikiran kita di dalam menyelesaikan masalah.
我们往往在处理问题的时候呢，我们也是设法这样子的方法。 Pada waktu pergumulan itu datang, lalu seakan-akan itu menjadi masalah kita sendiri. 当挣扎来的时候呢，我们觉得说，好像这个问题是我们自己的问题， Dan kita merasa bahwa harus kita sendiri yang menyelesaikannya. 并且我们觉得说是应当我们自己来去处理掉它。 Yusuf dengan beban pikiran yang berat itu dia hadapi. 约瑟呢，带着那么大的压力，他去面对了， Dia juga mencari solusi sendiri. 他也是设法用他自己的能力来去解决。 Tetapi Allah memberikan jalan keluar kepadanya dalam sebuah mimpi. 可是呢，上帝透过他的梦中给他一个出路。 Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, bahkan meneguhkan hatinya bahwa kehamilan Maria merupakan kehendak Allah bagi manusia untuk menggenapi janjinya itu untuk menyelamatkan manusia. 天使告诉约瑟说：“不要惧怕，只管把玛利亚娶过来，因为玛利亚所怀孕的是上帝的允许，要成全在人间，就是透过这个婴孩要拯救人类。” Kita lihat perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu mengubah konsep kehidupan dari Yusuf. 上帝改变了约瑟的思想观念， Dari ketakutan, dari kegalauan, itu mengubahnya menjadi penuh pengharapan. 从焦虑当中、从恐慌当中改变，变成有盼望的。 Apa yang kita pelajari? 我们学习到什么呢？ Yang pertama, Yusuf melangkah dengan iman. Yusuf taat sepenuhnya kepada Tuhan. 第一个是约瑟完完全全的顺服上帝。 Pada waktu mimpi itu datang, malaikat datang kepada Yusuf dan mengatakan, jangan takut. 当天使来到约瑟的时候呢，对他说：“不要怕。” Bayi yang dikandung oleh Maria itu merupakan dari Roh Kudus. 不要怕，玛利亚所怀孕的孩子是从圣灵来的。 Yusuf bisa berpikir seperti itu enggak ya? Peristiwa ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa Maria mengandung dari Roh Kudus? 约瑟也许会想到说，这个事件不可思议，不符合逻辑。玛利亚怎么可能是能够从圣灵当中怀孕呢？ Lalu juga Yusuf bisa merasakan bahwa ini sebuah keputusan yang jarang dan mungkin belum pernah diambil oleh seorang pria. 也许呢，约瑟也是会想到说，这个问题的很难，从来没有一个男人会做出这样的一个决定。 Mengetahui tunangannya sudah hamil, 知道他的许配的对象已经怀孕， lalu tetap mempertahankan hubungan mereka. 然后呢，依然是要保守他。 Lalu mungkin juga Yusuf akan berpikir bahwa kalau saya mengambil Maria sebagai istri, 也许约瑟会想说，如果娶她玛利亚过来的话， saya mungkin atau bukan mungkin, tetapi saya akan mempunyai tugas yang begitu banyak di dalam kehidupan aku, di dalam rencana Allah itu. 在上帝的大计划当中，我会背负了那么大的责任， Dia harus menanggung segala resiko yang pasti tidak mudah. 他必须要背负很不容易所带来的后果。 Ia harus bertahan menghadapi gunjingan orang, gosipin orang atas kondisi Maria yang hamil sebelum mereka menikah itu. 他必须要面临人的指指点点，人的胡作非为，在讲说玛利亚已经怀孕了。 Mungkin dia juga berpikir setelah menikah, tiba-tiba sudah ada bayi, saya akan repot jaga Maria, saya akan repot jaga bayinya itu. Dan mempersiapkan kelahiran bayinya itu. 他也是会想到说，我刚刚结婚，然后呢，我必须要照顾玛利亚，要照顾这个婴孩，当然是很不容易。 Satu perjalanan panjang yang akan dihadapinya pada waktu kalau dia mengambil keputusan untuk memperistri Maria. 如果他做的决定要娶玛利亚过来的话，他前面要遇到的问题非常的多，非常的长。 Memang betul satu perjalanan yang susah sekali Bapak Ibu sekalian. 确实是漫长的道路。 Kalau kita melihat, kita sudah tahu ya tentang sejarah kelahiran Yesus dan bagaimana pertumbuhannya. Kita melihat bagaimana di dalam kehidupannya itu, bagaimana Yusuf harus membawa keluarganya mengungsi ke Mesir karena ancaman Herodes. 我们看到整个耶稣诞生的故事当中，我们看到耶稣如何的那么辛苦的，必须要把那个婴孩要脱离希律王的追杀，所以就逃跑到埃及去。 Lalu dari sana bagaimana Yusuf kemudian membawa keluarganya itu kembali ke Nazaret dan bersama dengan Tuhan Yesus hidup di sana. 然后呢，从埃及约瑟如何又把他的家庭的成员当中回到拿撒勒，然后在拿撒勒定居。 Kita juga lihat peristiwa tentang Tuhan Yesus yang ketinggalan di bait suci pada umur 12 tahun. 我们也知道，主耶稣在12岁的时候呢，他就是把普往圣殿的时候，他就是留在圣殿里面，群体已经走了。 Kita tahu Yusuf belum mengetahui akan sejarah kehidupannya dia.
我们知道约瑟是跟他一起行走， Tetapi saya percaya kalau kita sebagai seorang pria itu, sebagai seorang Yusuf, kita mulai akan berpikir, wah ini rencana panjang bagaimana, apakah hatiku siap untuk menerima bayi itu, di mana bayi itu bukan merupakan janin dari aku sendiri. 也作为男人，作为约瑟，也许我们会想到说，我是否已经预备好呢？我自己呢？我是否已经预备好要接受那个婴孩呢？这个婴孩又不是我的种子。 Bagaimana respon Yusuf? Apakah Yusuf menolak? 约瑟如何呢？是否他拒绝了呢？ Tidak, Bapak Ibu sekalian. 他没有拒绝。 Di ayat ke-24 di sana dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. 24节告诉我们说，约瑟醒了起来，就遵着主的使者吩咐他的，把妻子娶过来。 Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. 他做了如同主的使者吩咐他的事。 Yusuf tidak bersoal jawab kepada Tuhan, mengapa dan mengapa, apa alasan ini dan itu. 约瑟没有跟上帝讨价还价，也没有在那边讲说为什么要这样做。 Yusuf tanpa keraguan sedikit pun dia menaati perintah Tuhan. 他完全毫无怀疑的，马上的就是顺服上帝的命令。 Bagaimana dengan kita? 今天我们是如何呢？ Pada waktu kita mendengar perintah Tuhan, bagaimana respon kita? 当我们听到上帝的命令的时候，我们如何来回应？ Mungkin kita seringkali merasa kita mampu, kita hebat, kita pintar, bahkan mengajukan banyak sekali alasan-alasan pada waktu kita mendengar ini perintah Tuhan. 也许呢，我们会觉得说我们聪明，我们有能力，我们那么厉害。然后呢，听到上帝的命令的时候呢，我们发出了很多的疑问、很问题。 Mungkin kita akan bertanya, mengapa Tuhan harus ini, mengapa Tuhan harus jalan ini, kenapa nggak jalan itu? 也许我们想说，为什么要发生在这个时代呢，并不是在那一代呢？ Saya masih ingat ketika kecil pada waktu disuruh belajar. 我记得我小时候，当我的父母教我读书的时候， Kita selalu mengajukan banyak alasan untuk menolaknya. 我们就设法想了出很多的理由来推脱。 Kita seringkali mengatakan bentar lagi deh, males lah, sakit perut lah, dan banyak berbagai alasan-alasan yang kita berikan kepada papa mama supaya kita nggak usah pergi sekolah. 我们会想出很多的理由告诉我们的父母，就讲说再过一会儿吧，我今天身体不舒服等等。 Tuhan banyak memberikan perintah kepada kita, namun banyak sekali alasan yang kita kemukakan untuk menolak perintah Tuhan itu. 上帝会给我们命令，可是呢，我们会设法用很多的理由来拒绝这些命令。 Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan pada waktu jam 9 pagi, udah dalam keadaan siap di setiap rumah. 我们被命令每个礼拜天早上9点，我们要预备好，在我们的家里预备好要崇拜主。 Tapi kita bangun pas 1 menit sebelum jam 9. 可是呢，我们8点59分才起床， Lalu kita katakan sarapan dulu bentar ya Tuhan ya, lapar nih. 然后我们还跟上帝说：“主啊，等一会儿，我先用早餐，我肚子很饿。” Mungkin hanya mengatakan, aduh capek Tuhan, nanti sore aja ya, bangun 也许我 tidur 们会 lebih siangan dikit gitu. 回理由说：“主啊，我实在太累了，我就跟着下午的重播的就可以了。” Aduh Tuhan hari ini nggak ibadah ya, aku punya waktu keluarga hari ini kita mau keluar. 也许我们讲说，我今天不崇拜上帝，因为我跟家里的人已经约好，我有与家里的人相聚的时间。 Pada waktu kita diperintahkan untuk melayani Tuhan, seringkali juga banyak alasan. 当我们被命令要侍奉主的时候呢，我们往往也是有很多的理由， Tidak ada waktu. 没有时间。 Saya tidak suka dengan rekan sepelayananku, melihat dia aja aku udah gitu, gua nggak mau deh ikut pelayanan deh. 我不喜欢那个人，我看到他的话，我就觉得很想吐，我不想要参加侍奉了。 Masih banyak perintah lain yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita punya segudang alasan untuk menolaknya itu. 上帝给我们一个命令，我们就想各种各样方法来拒绝他。 Rick Warren mengatakan, Rick Warren 告诉我们， Anda tidak dapat memenuhi maksud Tuhan dalam kehidupan Anda, sementara Anda sendiri fokus pada rencana-rencana Anda sendiri. 当你把焦点放在你自己的计划跟时间表的时候呢，你就没办法去完成上帝在你生命当中所要完成的计划。 Seringkali Tuhan ingin memakai hidup kita, seringkali Tuhan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, namun seringkali kita fokus hanya kepada agenda-agenda kita sendiri. 上帝往往给予我们生命有很大的计划，就是很大的事情即将要成全，可是我们人类却是只是关注在我们自己的事宜之上， Akhirnya di tengah-tengah kehidupan kita itu terjadi ketidakselarasan. 使得呢，在我们生命当中往往发生了一个没有平衡感。
Kita lebih banyak melakukan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. 我们比较多去执行我们自己的意念，比起我们去执行上帝的意念， Sehingga kita lupa bahwa melakukan kehendak Tuhan itu merupakan satu kehormatan di dalam kehidupan ini. 我们往往忘了我们去完成上帝的旨意是一个非常在我们生命当中非常尊贵尊荣的事。 Lukas 1 ayat 38. 路加福音第1章38节， Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. 玛利亚说：“我是主的使女， Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 但愿你的旨意成全在我的身上。” Maria mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan dia merasa bahwa ini satu kehormatan untuk bisa mengambil bagian di dalam rencana Tuhan itu. 玛利亚就是认为她有机会可以参与在上帝的计划当中是何等荣耀的事情。 Allah selalu punya cara untuk mengangkat kita kepada level yang lebih tinggi lagi jika kita pasrah dan taat kepada firman-Nya. 如果我们顺服，并且把我们交托在主的话语当中，上帝会把我们带领到更高的一个境界。 Kita akan melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf, Allah juga menyertai kita. 我们会看到如何与约瑟同在的上帝，也是同样的会与我们同在。 Yang kedua, 第二点， jalan Tuhan bukan jalanku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. 上帝的计划并非我的计划，上帝的道路并非我的道路。 Yusuf tahu jalan ini bukan jalanku. Yusuf tahu ini rancangan Tuhan, tetapi aku harus jalanin. 约瑟知道这个并不是我的计划，这个是上帝的计划。可是呢，这个上帝的计划我必须要去遵守。 Ketika kita mau melakukan kehendak Allah, konsekuensinya mungkin kita akan dibenci, mungkin kita dianiaya, mungkin kita akan menghadapi dibunuh juga. 当我们来遵服上帝的计划的时候呢，也许我们会被排挤，会被怨恨，甚至呢我们会丧命。 Kalau kita mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, 如果我们在生命当中我们要去完成上帝的旨意的话， apakah kita siap dengan kesulitan yang pasti mendatangi kita? 我们是否已经预备好，就是前面即将要面临到的难处？ Orang atau kita katakan murid Kristen yang sejati adalah yang berani melakukan kehendak Allah dan menanggung segala sesuatu konsekuensinya dengan tabah. 基督真正的门徒就是一个愿意来背负上帝命令的门徒，同时呢来去背负即将要所带来的后果的人。 Yang kita lihat di depan mata kita itu adalah apa yang terjadi sekarang. 我们想到的是今天会发生什么事， Kita tidak melihat secara keseluruhan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们必须要看上帝在我们生命当中大体的计划是什么。 Yang kita lihat adalah masalah yang kita hadapi. 使得我们当看到我们所面临到的问题的时候， Tetapi pada waktu kita melihat kembali ke belakang, kita melihat bagaimana tangan Tuhan menopang hidup kita, bagaimana tangan Tuhan memegang tangan kita melewati setiap pergumulan hidup kita. 当我们回顾过去的时候呢，我们可以看到上帝的手如何来引带领我们来度过我们的生命的点点滴滴，包括我们的问题。 Apakah kita berani melangkah ke depan, memasuki dan menggenapkan rancangan Tuhan, walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi? 因此呢，我们当不知道前面即将会发生什么事情的时候呢，我们是否愿意的、很勇敢的来踏入、来进入上帝的计划呢？ Malaikat datang kepada Yusuf dan menegaskan akan kelahiran bayi kudus itu sebagai bayi Immanuel, Allah Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. 天使呢坚定了对约瑟说，那即将要诞生的婴孩是以马内利，就是神与他的子民同在的意思。 Karya besar Allah melalui pengorbanan Yusuf membuat semua manusia berdosa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. 上帝最大的功劳就是透过耶稣呢，使得那些相信他的人可以得永生。 Matius 1 ayat 21 di sana dikatakan, 马太福音1章21节告诉我们， Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Ketaatan Yusuf hanya merupakan bagian kecil dari rancangan Allah yang begitu besar. 在上帝的大计划当中，约瑟的顺服只不过一个小点而已。 Yusuf mengalahkan ketakutannya dan taat sepenuhnya karena kehadiran Yesus merupakan wujud nyata Allah yang turut hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. 约瑟的顺服就是意表着说，他就完成了就是顺服了上帝的旨意，耶稣来到人间来拯救人间。
Allah ikut merasakan kesulitan dan tantangan yang ada di dunia ini. 上帝感受到这个世界当中所有的挣扎与困难。 Allah ingin Yesus juga merasakan bagaimana menderita sebagai manusia 上帝也想让耶稣感受到成为人类的困难， dan bisa menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini. 同时呢，可以拯救这些罪人。 Dengan kehadiran Yesus di dunia ini seharusnya kita sadar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala pergumulan-pergumulan diri kita. 耶稣来到这个世界当中，应当要让我们觉悟到，在我们一切的困难与挣扎当中，上帝是与我们同在的。 Yusuf takut kepada Allah dan itu mengalahkan semua ketakutan-ketakutan lain. 约瑟顺服着上帝的旨意来去打败了他的恐惧。 Martin Luther mengatakan bahwa Tuhan lebih menakutkan daripada setan karena Ia berkuasa membinasakan kita tanpa seorang pun yang dapat menolong kita. 马丁路德告诉我们说，上帝比魔鬼来的还要恐惧，因为他有能力能够使我们每一个人灭亡，然后呢，没有任何一个人可以拯救我们。 Tuhan lebih menakutkan daripada setan karena Ia berkuasa membinasakan kita tanpa seorang pun yang dapat menolong kita. 上帝比魔鬼实际上来的还要恐惧，因为他有能力使我们灭亡，然后呢，没有任何一个人可以我们拯救出来。 Kita takut setan? 我们怕魔鬼吗？ Enggak, ada Tuhan yang menolong. 我们不怕鬼神，因为我们知道有上帝的同在。 Kita takut Tuhan nggak? 我们怕上帝吗？ Banyak orang yang tidak takut Tuhan. 很多人不怕上帝。 Nah, Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， takut akan Tuhan adalah sumber kerohanian sejati kita. 我们要畏惧上帝，是我们属灵的根源的。 Dalam Alkitab ucapan Allah tentang jangan takut bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan. 圣经记载说不要怕，这一句话并不是安慰的言语而已。 Jangan takut bukan cuma mengundang rasa simpati, ya aku tahu perasaanmu, aku tahu pergumulanmu, jangan takut ya. 讲到说不要怕的话，并不是一个同理性的言语。我知道你的困难，我知道你的挣扎，所以你不要怕，并不是这个意思。 Seringkali dalam kehidupan kita mendapatkan rasa jangan takut ya, itu cuma basa-basi doang. 我们常常口头上所说的不要怕，只是一个口头上的言语而已。 Tetapi ucapan Allah itu mengandung satu arti, yaitu bahwa Tuhan hadir, Tuhan peduli akan kehidupan Anda. 当上帝讲到说不要怕的时候呢，就意表着说上帝来到你的生命当中，他眷顾，并且他知道你的挣扎。 Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan mengalami bersama dengan kita di dalam perjalanan hidup ini. 他知道我们所经历的，并且呢，在我们生命当中，他是与我们同度过的。 Di dalam perjalanan hidup ini ada kelahiran, ada kematian, ada tawa, ada tangisan, ada peperangan, ada kedamaian. 在我们的生命当中有很多的问题，有苦难，有眼泪，有挣扎，有死亡，甚至是有战争。 Kita diingatkan bahwa di dalam pergumulan apapun, Tuhan selalu hadir. 我们要记得，无论是在怎么样的一个情况当中，上帝依然与我们同在。 Tuhan Yesus selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. 他依然在我们生命当中动工参与的。 Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan kelegaan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. 他给予不断向他呼求的人帮助与盼望。 Dia berjanji dia ada di dalam kehidupan kita. 他允许我们说，他在我们生命当中。 Di dalam hidup ini dengan Tuhan Yesus kita merasakan damai, kita merasakan sukacita, kita merasakan ketenangan yang sejati. 与基督当中，与基督一同同行，我们可以说到我们生命的话是有平安喜乐的，真正的平安。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， menjelang perayaan Natal kali ini, mungkin ada di antara kita yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan di dalam hidup ini. 即将要面临的圣诞节当中，也许我们带着种种的问题、恐惧、焦虑等等。 Baik itu karena perasaan kecewa, rasa malu, konflik dalam keluarga, stres, menghadapi pergumulan hidup, atau masalah-masalah lainnya. 也许呢，我们会感到很羞辱，感到很羞愧，然后我们压力很大，或是绝望，或是等等其他的问题。 Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. 可是主的话语告诉我们说，不要怕， Sebab dia ada di dalam kehidupan kita sebagai Allah Immanuel. 因为他在我们生命当中定居，成为以马内利的上帝。 Allah yang senantiasa bersama kita selamanya.
不断的与我们同在，直到永永远远。 Saudara-saudaraku semuanya, 我的好朋友们， percayalah jika Tuhan pernah menenangkan hati orang-orang di Natal yang pertama, 如果呢，上帝曾经将那个第一个圣诞的人们的心安静的下来， Tuhan yang sama yang kita sembah juga akan menenangkan hati pikiran kita di dalam kehidupan kita. 同样的，上帝也是会把我们焦虑不安、很混乱的心，把它平息的下来。 Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah ketakutannya Yusuf. 他给予约瑟在他的恐惧当中 Dia 有盼望， memberikan pengharapan di tengah-tengah ketakutannya Maria. 在玛利亚的恐慌当中，他给予了盼望。 Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah ketakutan para gembala. 在牧羊人的惊慌当中，他也是给予了盼望。 Dia juga yang memberikan penghiburan, pengharapan di dalam kehidupan kita. 他也是同样的，上帝会给予在我们生命当中给予我们安慰与力量。 Hanya pertanyaannya, sudahkah Anda mengimani firman yang kita dengar ini? 问题是你是否已经活出来，相信了你所听的话语？ Apakah kita mengimani perkataan jangan takut di dalam hati kita? 在我们生命当中，我们是否相信不要怕的这句话？ Kita seperti Yusuf tidak bisa melihat rencana ke depan, 我们像约瑟一样，我们没办法看到前面的道路会是如何。 tetapi Tuhan katakan jangan takut. 可是呢，上帝告诉我们说，不要怕。 Biarlah kita menjalani hidup ini dengan iman yang kokoh di dalam Tuhan. 但愿我们可以凭着坚固不移的信心来度过我们的 Biarlah 生 kita 活。 menjalani hidup ini dengan sadar bahwa ini bukan jalanku, tetapi jalan Tuhan yang ingin aku jalanin. 然后呢，我们也是可以相信、坚信的知道说，这个并不是我要走的道路，乃是呢上帝要我行过的道路。 Kita akan mendapatkan hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang bisa kita katakan kita mengucap syukur karena Tuhan yang Immanuel yang beserta dengan kita di dalam hidup ini. 这样的生活呢，我们会不断的向主感恩，因为我们知道以马内利的上帝是不断的与我们同在的上帝。 Biarlah kita mengaminkan kata jangan takut itu. 但愿我们可以阿门，就是说不要怕的这句话。 Amin Bapak Ibu sekalian. 有阿门吗？ Satu lagu yang sudah lama sekali kita tidak pernah nyanyikan, tetapi saya ingin kita nyanyikan lagu ini sebagai penutupnya. 有一首歌很久了， Tangan 我们没有 Tuhan 一起唱。 PowerPoint ada? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Betul Tuhan, tangan Engkau sedang merendah hidup kami. 主啊，是的，你正在编制我们的生命。 Kami tidak bisa melihat rencana ke depan.
我们没有办法看到前面的道路， Hidup kami seakan-akan di dalam kegelapan. 我们所活的道路好像是一个很黑暗的， Hidup kami seakan-akan di tengah-tengah jalan buntu. 我们好像已经走到了尽头， Kami penuh dengan pergumulan. 我们充满着挣扎， Kami takut ini, takut itu. 我们怕东怕西。 Tetapi seperti lagu ini, tangan Tuhan yang akan menggenapkan semuanya di dalam kehidupan kami ini. 可是主，我们相信唯有上帝的手会要成全在我们生命当中的一切。 Firman-Mu kepada Yusuf, jangan takut. 你对约瑟说不要怕， Kami mengaminkan, kami mengimankan kata jangan takut ini dari Engkau kepada kami. 我们相信，我们也阿门了这句话，不要怕。同时呢，也是对我们说， Menjelang Natal ini, 进入今年的圣诞节当中， kami tahu kami banyak pergumulan. 我们知道我们有很多的挣扎， Tetapi kami percaya Tuhan Engkau membawa kami melewati setiap pergumulan ini. 可是我们相信主是你带领了我们来度过每一个挣扎， Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kami dengan mengatakan jangan takut. 因为唯有你自己来确保我们生命。你对我们说不要怕。 Kami mau memegang tangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. 在我们生命的道路当中，我们要紧紧地抓住上帝的手， Sertai kami Tuhan. 求你与我们同在。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你， Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。